Mulai sudah pengurusi majlis, sahabat saya Bang Kamarudin, Haji Kamarudin Harun, Timbalan Gerak, Timbalan Ketua Gerak Selangor, Ketua Gerak Gombak, kawasan favorit kita sekarang. Sahabat lama saya Mulia Tengku Ahmad, Ketua Gerak Shah Alam, pimpinan Gerak Johnny, Ketua Gerak Sungai Buloh hadir, orang lama Syarifuddin, Saudara Hunter hadir, Bang Nasir, antara pengasas Parti Keadilan Shah Alam, ya, ramai hadir, Saudara Kamarul, ramailah orang lama, Saudara Ali, Hisham, ya, saudara yang saya muliakan. Kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah SWT kerana dapat berkumpul pada malam ini. Walaupun kita sampai ke saat akhir kita belum sure dapat laksanakan atau tidak. Sebab COVID semakin angkanya semakin mengasak kita, dan hampir-hampir kita pun miss. Semalam saya sepatutnya dari Gerik, Perak, Pantai Barat, saya seberang ke Kelantan, Kota Baru. Lepas tu ke Pantai Timur, Terengganu, malam sepatutnya di Kuantan sebelum pulang pagi tadi. Tetapi Kuantan polis dah tahan, tak benarkan, sebabkan oleh COVID. Jadi kita bimbang, besok minggu depan ni kita akan pergi juga ke sebelah utara pula, di Bung Tebal dan sebagainya. Kita harap keadaan semakin membaik dan kita akan teruskan gerakan. Banyak orang tanya, sebab apa you laju sangat ni? Dah macam Abang Din kata, dah gerak, kena bergerak lah. Tetapi memang kita tak punya pilihan. Kita kena bergerak dan dengan keras dan deras. Sebab apa yang berlaku pada reformasi yang dimulakan pada tahun 1998, yang dimulakan dengan gerak ini entiti pertama reformasi. Parti Keadilan itu selepas. Dia gerak ni 27 September 98. Dia mula, itu yang pertama. Lepas tu baru Adil, kalau masih ingat lagi. Lepas tu baru Parti Keadilan. Sebelum ada gerak, tak ada jasad. Reformasi tak ada jasad. Yang ada nyawa, rohnya ada. Deklarasi Penempatan Pauh itu 12 September. Anwar kena pecat 2 September. Dia round 12 September di Penempatan Pauh, dengan deklarasi Penempatan Pauh. 2 September dia kena tangkap. Sedang makin besar gerakan massa. Mahathir dah tak boleh tahan, tangkap 20 September. 27 September Gerakan Keadilan Rakyat, satu entiti pertama reformasi diwujudkan setelah dalam era reformasi. 27 September di Taman Melewa. Di Taman Melewa pada masa itu, dan dihostkan oleh almarhum Ustaz Fadzil Noor, Presiden PAS. Sebab tu baru ni 27 September baru ni kita Gerak 98 sekarang ni, kita raikan penubuhan itu pada 27 September di kawasan Melewa juga, tapi bukan dalam markas lah, kan? Sebab sekarang markas kita tak boleh masuk lah, kan? Dia markas sekarang ni dia dia lain mazhab, dia tak ikut mazhab Fadzil Noor. Dia mazhab Hadi Awang ni lain macam sikit, kan? Mazhab Fadzil Noor dia merangkul orang susah, kan? Sebab itulah dia pimpin Gerak, kan? Dan bukan senang pada masa itu, nak pimpin Gerak, nak pimpin satu gagasan baru, untuk menggarap seluruh kekuatan melawan Mahathir. Mahathir masa itu 20 tahun jadi Perdana Menteri, punya garang, jahat, kan? Mana tak jahat? Anwar Ibrahim Timbalan tangkap. Orang banyak saya sebut ni, orang muda ni live ribu ni, kan? Jadi saya kena sebut, orang kena tak pasal orang muda ni, kan? Mahathir dia tangkap Timbalan Perdana Menteri, Timbalan dia, kan? Bukan sekat tangkap, pukulnya, kan? Melebam minyak mata semua. Jadi siapa yang berani? Tak ramai yang berani. Almarhum Ustaz Fadzil Noor ambil tanggungjawab, kerana dia berpegang kepada prinsip yang telah diajar turun-temurun, kan? Daripada Khalifah Rasulullah SAW dan Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab duk sebut, kita pemimpin Islam yang dekat denganku adalah yang paling lemah di kalangan kamu, bukan yang paling kuat di kalangan kamu, bukan yang berkuasa di kalangan kamu. Itu yang dipegang oleh Fadzil Noor. Yang dia rangkulnya orang susah, Tapi dia diangkat darjatnya.
Presiden PAS sekarang, saya tahu kawasan Bukit Jelutong ni ramai kawan PAS kan? Sebab tu saya sebut sikit. Nak bagi ingat, Presiden PAS sekarang dia rangkul yang berkuasa. Najib jadi Perdana Menteri, dia sokong Najib. Saya bagi file 1MDB itu, saya bagi pada pimpinan PAS ni. Saya rapat dengan kawan PAS. Dan saya rapat dengan pimpinan SPRM. Sebab saya masuk kerajaan dulu pun pasal saya nak betulkan PR daripada SPRM. Pak Lah bagi saya ruang. Jadi senator duduk di kuasa parlimen. Itu sebabnya. Jadi bila kes 1MDB ni, saya yang tahu dulu. SPRM bagi tahu saya. Saya bagi tahu Mahathir. Cuba tanya Mahathir. Siapa orang pertama antara, saya bukan orang pertama lah. Sebab dia pun dah dapat tahu. Tetapi saya bagi tahu dia. Antara orang pertama, awal, yang bagi file kepada Dr. Mahathir. Bagi juga pada PAS. Dia pertahankan Najib. Dia kata kita kena sangka baik pada Perdana Menteri. Presiden PAS kan ni. Dia pertahankan, bagi suruh Arul Kanda pula kan, kita minta Arul Kanda bagi penerangan taklimat. Dia percaya pada Arul Kanda. Arul Kanda ni sekarang kita tahu lah beratus ribu dapat sebulan. Memanglah dia pertahankan aja kan. Saya taklah ratus ribu, puluh ribu lah kita akan tengok kan. Saya letak jawatan sebab kita tengok file tak betul kan? Dan saya beritahu kawan PAS, pertahankan Najib sebab Najib Perdana Menteri. Ini prinsipnya tak betul dengan prinsip yang disebut, yang tunjukkan oleh almarhum Fadzil Noh. Lepas tu siapa? Mahathir jadi Perdana Menteri. Dia sokong Mahathir pula. PAS ni. Ingat, padahal dia bukan dengan Mahathir. PRU 14, PAS tak bersama PH. Tapi bila Mahathir jadi PM, dia sokong Mahathir. Dia buat undi percaya pada Mahathir. Ingat tak? Kan? Orang tak buat apa-apa, dia kata kita nak buat satu undi percaya kepada Mahathir. Dah dia pula sibuk, dia sokong Mahathir sebab apa? Kan? Yang Mahathir ni geli pula. Itu yang menggabu, yang buat Kongres Umat Melayu lah apa semua ni. Kan? Padahal PAS tak bersama dia. Yang bersama dia Amanah dalam PRU. Tapi PAS bila Mahathir jadi Perdana Menteri, dia sokong Mahathir. Dan Mahathir ni memang nak cari ruang. Dia cakap dia nak 2 tahun kan. Bila dah jadi Perdana Menteri, dia nak lebih 2 tahun. Itu yang macam-macam dia buat. PAS sokong dia. PAS bagi nyawa pada Mahathir. Kita kena ingat tu. Presiden PAS sekarang ni bagi nyawa kepada orang yang berkuasa. Almarhum Fadzil Noh, dia lawan orang yang berkuasa. Dia lawan Mahathir. Itu beza. Beza ini penting, saudara. Itu sebab kita tubuhkan gerak. Sebab kita nak orang kembali seperti mana yang sebut oleh Tun Sri Anwar. Ya, dalam Kongres Keadilan yang terakhir di Melaka. Masa pengkhianat banyak tu kan. Dia kata kita kena kembali ke landasan. Landasan kita ini itulah gerak 98 yang ditunjukkan oleh almarhum Fadzil Noh. Merangkul orang yang ditindas, orang yang susah, orang yang dizalimi. Bukan orang jadi Perdana Menteri. Lepas tu okey, lepas Mahathir jadi Perdana Menteri, siapa Mahathir jadi Perdana Menteri? Muhyiddin. Kan? Muhyiddin jadi Perdana Menteri. PAS kat mana? Dia sokong Muhyiddin pula. Kan? Cukup kuat sokong sampai hari ni sokong Muhyiddin. Banyak orang dah lari dah. UMNO yang gila ni pun kan, dah mula lari dah daripada Muhyiddin ni kan. Tapi PAS bab ni dia istiqamah betul. Kan? Dengan Perdana Menteri dia tetap siapa saja Perdana Menteri dia adakan sokong. Ni kita tengok ni Anwar jadi Perdana Menteri, tengok dia sokong siapa. Ini masalah PAS. Ya. Fadzil Noh dia angkat golongan yang susah. Ya, yang dizalimi. Tetapi ya, dia merangkul yang susah, tapi Allah bagi dia ya, ketinggian, ya, darjat dan harakat. Kerana itu dia memimpin gerak 98, satu gagasan yang paling besar semenjak merdeka. Ya, di Melewah pada 27 September 98 itu, ratus ribu tu. Saya tak ada lah. Saya tak ada. Saya memang kalau saya tak ada, saya tak ada lah. Saya bukan macam kawan saya dulu ni. Ya. Dia tak ada pun dia kata saya ada. Parti Keadilan saya pengasas. Bohong. Saya memang tak ada. Saya memang tak ada sebab saya memang diarah oleh Tun Sri Anwar untuk keluar negara. Dan saya keluar, saya buat kerja dari luar. Dan maklumat dapat yang pukul Anwar Tan Sri Rahim Noh, jadi saya kena buat kenyataan di luar. Saya buat kenyataan dalam, habislah saya. Mata lebam Anwar sebelah, saya dua belah. Saya silap guyup tu lah. Sebab saya keluar, jadi saya ada kerja. Sebab tu 27 September saya dah tak ada, saya dah keluar. Saya dah di luar. Tetapi yang ada pada masa mengkisahkan, baru ni kita buat program yang meraihkan, buat pertama kali. Kita tak pernah ingat ni. Kita tak pernah ingat asal kita. Ni kadang kita melelong ni. Itu yang kira reformasi melelong. Sebab tu ada orang kata, you buat gerak buat apa? Kita buat gerak sebab kita nak ingatkan. Sebab kita nampak sendiri. 22 bulan kita menjadi pemerintah, reformasi itu diberikan kuasa. Kita tersasar. Banyak yang kita tak lakukan. Kita tinggalkan pengasas-pengasas, orang-orang yang berkorban, orang yang dah terkorban pun.
Ya, kita tak ingat. Ya, semangat dan falsafah perjuangan tak ingat. Tarikh pun tak ingat. 27 September tak ada orang ingat. Sebab itu kita ingatkan. Ya, dan barulah kita buka rekod-rekod, baru kita terkejut. Saudara tahu kutipan derma pada malam itu sahaja 27 September tu RM75,000. Ya, kutipan derma main pakai 10 milo ni. Bukan kutipan derma pakai jual meja ni, itu memang banyak lah orang buat kan. Ini yang datang macam tu RM75,000 tak pernah dalam sejarah. Dan itu kehebatannya. Satu gagasan yang dipimpin oleh Presiden PAS di markas PAS. PAS melonjak, ya, darjat dan harakat dan kehormatan PAS itu melonjak. Sebelum itu PAS hanya parti bukan mainstream, pinggiran. People don't take it seriously, never take PAS seriously. Kan? Tetapi pada masa itu bermula. Saudara masih ingat Harakah, ya, ratus ribu setiap minggu dijual. Harakah lagi banyak dibeli daripada utusan Malaysia. Ya, PAS jadi mainstream. Sebab apa? Sebab almarhum Fadzil Nur mengambil keputusan yang betul. Tengok PAS hari ni macam mana. Baik dengan Perdana Menteri. Pakai bus jaket sekarang semua. Kan? Turun naik semua, hebat. Kan? Saya bukan nak mempelekeh. Kan? Tapi ini hakikat. Ya, kamu rasa kamu hebat, kamu menteri, kamu baik Perdana Menteri. Tapi mana darjat kamu? Bandingkan darjat PAS sekarang dengan darjat masa almarhum Ustaz Fadzil Nur. Mana darjat PAS sekarang? Nak masuk tanding susah. Satu kursi tak dapat. Di Sabah baru ni, kan? Lepas dah habis Sabah menang, nak masuk tak dapat juga masuk kerajaan. Kan? Dia bantainya dia pimpin Sabah ni. Itu darjat PAS kan. Sebab apa? Sebab kamu lari daripada asas perjuangan. Kamu tinggalkan kelompok yang harus kamu bela. Ya, penindasan itu masih tetap berlaku, harus dibela oleh kelompok-kelompok ini. Jadi ini tumpuan Gerak 98 untuk mengembalikan semangat, memahamkan khususnya anak-anak muda. Ya. Dan kita tak ada pilihan, ya, sebab serangan terhadap reformasi itu kuat. Ya, serangan terhadap reformasi itu kuat. Elemen-elemen yang tidak mahu negara ini benar-benar reform, dipimpin oleh kelompok yang reformis itu kuat. Anwar Ibrahim, saudara tengoklah sampai hari ini tak angkat-angkat lagi ni, tak jadi Perdana Menteri lagi ni. Apa masalahnya? Orang lain senang je dapat jadi Perdana Menteri ni. Muhyiddin dalam sakit jadi Perdana Menteri. Pak Lah dalam tidur Perdana Menteri. Siapa lagi sebut? Najib bawah Anwar Ketua Muda Najib naik dah. Jauh dengan Anwar ni. Tadi Perdana Menteri. Anwar susah sangat jadi Perdana Menteri. Sebab apa? Sebab apa saudara? Sebab Anwar bawa agenda reform. Ini mencabar, ya, bukan sekadar satu dua tokoh. Mahathir itu dah tentulah, kan? Tetapi dia mencabar beberapa kelompok-kelompok elit dan penguasa. Saya tahu saya bercakap di Bukit Jelutong, di kawasan elit Melayu. Memang saya mau tekankan itu. Ya. Ini pertarungannya. Tapi bukan semua elit jahat lah. Yang datang ni semua confirm baik lah. Kan? Walaupun di Bukit Jelutong. Kan? Dan yang lain di Bukit Jelutong, saya pun duduk Bukit Jelutong, saya tahu lah. Kan? Ramai yang baik. Tetapi banyak juga kelompok bangsawan elit penguasa, ya, yang tidak mau reform. Sebab kalau berlaku reform, status quo mereka akan berubah. Sebab itulah serangan terhadap reform itu kuat. Sebab itulah kita diangkat menjadi kerajaan sekejap. Kan? Nak buat reform tak boleh. Kan? Banyak. Saya pergi baru ni di Greek, orang tanya. Kan? Orang tanya. Pak Cik tu, dia tanya di Greek, jauh ni di Greek ni. Dia bangun, dia cakap, saya saudara Izam, ni saya ni dah lama berjuang ni, daripada parti keadilan ni daripada mula tubuh sampai sekarang. Ada 22 tahun, saya umur pun dah 70 lebih ni. Bila menang ni? Kan? Letih lah saya ni. Kan? Macam-macam ni. Jadi kerajaan sekejap depan mata saya. Jadi ahli majlis. Saya ahli majlis kata. Tak boleh buat apa. Macam-macam saya buat. Pegawai kerajaan buat tak tahu. Kan? Dia pelekeh dengan kita lagi. Dia macam mana ni? Apa masalah kita? Macam mana tak boleh buat ni? Saya kata saya pun ya, susah lah. Tak boleh nak bagi jawapan. Tetapi yang saya faham, memang untuk lakukan reform dan perubahan ini susah. Sebab itu, ya, ayat Al-Quran surah Al-Ra'd itu, ya, yang peristiwa Nabi Syuaib itu, yang mengatakan aku mahu melakukan islah, in uridu islah mastata'tum itu, disebut dia mahu melakukan perubahan, diarah melakukan perubahan, dan dia mahu melakukan perubahan itu dengan sedaya upayanya, dan harus dilakukan dengan sedaya upaya, dengan bersungguh-sungguh. Ini yang kita tak ada.
Kita pegang dulu kerajaan sekejap, 22 bulan. Kita tak bersungguh. Kita tak sedaya upaya. Kita sambil lewanya. Lebih kurangnya, bila ada apa-apa fail, nak tangkap ke apa kan, tunggu dulu lah, kesian nanti kemudian. Itu masalah. Padahal dalam Al-Quran dia bukan sebut islah. Bukan sebut kita harus wajib melakukan islah. Kita kena lakukan dengan bersungguh-sungguh. Dia dua elemen itu. Islah saja tak cukup, dia mesti bersungguh-sungguh. Kita ada islah, kita ada semangat itu, tapi kita tak bersungguh-sungguh. Yang ni kerja gerak ni. Dulu bersungguh-sungguh. Tahun 98 masa Anwar Ibrahim dalam penjara, yang kita bersama-sama, ini orang lama ni yang bersama-sama dengan saya, dengan jalan kebunnya, yang tak ada dengan saya, yang tak ada dengan kita pun ramai juga lah, kan. Almarhum Raja Kamarudin, Raja Komando, timbalan saya, Shah Alam, dengan Abang Nasir naib, Sir SD Johari, Tua Muda pun dah meninggal, saudara Suhaimi, YB, tu perangan kita dulu, kan. Semua sudah pergi. Ini semua mempamerkan semangat yang luar biasa. Saya Tunku Ahmad ni, saya memang hormat dia sebab dia memang lama ada parti keadilan. Tapi dia juga dekat saudara dengan Syekh Hazmi, Datuk Syekh Hazmi, almarhum Datuk Syekh Hazmi. Kita bagi Fatihah dulu lah, ya. Almarhum Datuk Syekh Hazmi, Raja Kamarudin, Sri Johari, saudara YB Suhaimi, dan semualah yang berjuang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Datuk Syekh Azmi ni, dia naik Presiden Parti Keadilan dan pengasas Parti Keadilan. Dia ni dulu Ketua Hakim Mahkamah Syar'i. Dia letak jawatan Ketua Hakim, bukan letak jawatan biasa, kan? Ketua Hakim, kerana mahu bersama-sama dengan reformasi dan berjuang sehingga ke akhir hayat. Dia antara pakar rujuk kita. Saya sendiri pun banyak belajar. Kekuatan saya masa jadi ketua muda dulu pun banyak bergantung pada beliau. Orang yang memang istiqamah, terus dengan dakwahnya, di mana sekali akhir saya jumpa dia sebelum ke dia hospital lah hari akhir. Tapi sebelum tu saya berjalan di program di Kedah, saya singgah sekejap sembahyang Isyak. Saya terkejut, kan? Yang membagi ceramah pada surau itu, surau kecil aja, adalah Datuk Syekh Azmi, dengan kelompok kecil je. Tapi dia terus, masa tu dia dah tidak aktif, tetapi tak berapa sihat, tetapi dia masih lagi pergi ke musalla, surau, dan berdakwah untuk lakukan reform. Inilah kelebihan pejuang-pejuang lama. Yang ini yang kita kena terapkan, saudara. Sebab seperti saya sebutkan tadi lah, ia mesti dilakukan bersungguh-sungguh. Islah itu mesti bersungguh-sungguh. Itu yang ditunjukkan oleh Datuk Syekh Azmi dan yang lain yang lama dan kita. Kita ada islah tu tapi tak bersungguh-sungguh. Ini masalah kita. Yang sebelah UMNO ni pula, dia bersungguh-sungguh tapi islah tak ada. Tapi bersungguh-sungguh. Sebab tu dia ambil jawatan, habis dia sapu semua. Memang betul. Dari sudut bersungguh-sungguh dia betul. Tapi dia bab islah dia tak ada. Bersungguh-sungguh dia betul. Kita islah ada, bersungguh-sungguh tak ada. Relax. Jadi menteri kan, kes file masuk, relax, tunggu dulu. Lama tiba-tiba tak jadi menteri dah. Penyamun naik pula jadi menteri pula. Dah terbalik. Sebab kita tak bersungguh-sungguh. Jadi ini saya rasa pengajarannya. Yang kita tak boleh hanya lakukan islah, tapi kita kena lakukan bersungguh-sungguh sedaya upaya. Sebab serangan dan cabaran itu besar. Serangannya besar. Kita tengok sendiri apa yang berlaku dalam kalangan kita. Pengkhianatan dilakukan oleh saudara Azmin. Saya memang dari lama saya tahu. Saya tinggalkan keadilan, saya tinggalkan kawan-kawan. Saya nak minta maaf. Saya tinggalkan orang-orang yang bersama saya. Saya mula politik saya di sini, di Shah Alam. Dan kita pilih Shah Alam ada sebab. Sebab Shah Alam ada base Melayu, adalah bandar Melayu, adalah parlimen bandar Melayu. Dan dia juga merupakan kubu kuat UMNO. Sebelum 1999, sebelum reformasi, inilah kubu paling kuat UMNO. Sebab majoriti paling besar UMNO Shah Alam, 40,000. Saya masih ingat. Masa saya buat keputusan untuk saya, masa itu pengarah pilihan raya. Jadi saya boleh pilih mana kawasan saya yang saya mahu. Tetapi saya pilih Shah Alam. Orang kata gila, 40,000 je dia menang. Saya kata tak apa, bukan masalah menang. Kalau Shah Alam tak menang, Malaysia tak menang. Jadi saya kena menangkan Shah Alam. Jadi saya ketua pemuda, saya kena lawan sendiri di Shah Alam. Alhamdulillah, taklah menang. Tetapi kita mencipta sejarah orang Shah Alam.
Mencipta sejarah menurunkan majoriti daripada 40,000 jadi 1,000. Ini anjakan paling besar. Paling besar. Tak ada yang orang beranjak. Jadi orang Melayu bandar pada masa itu 99 buat keputusan besar untuk menganjakkan sikap politik mereka. Jadi maknanya ada anjakan. Boleh berubah. Kerana apa? Kerana kita bersungguh-sungguh pada masa itu. Saya ingat lagi. Siang malam ada orang sekarang ni tanya Abang Nasir tadi BCI tak letih ke? Letih lah juga kan. Sekarang ni taklah muda macam dulu kan. Tetapi banding dengan dulu lagi teruk. Sekarang ni setakat saya seminggu 3-4 hari di luar, okey lagi. Dulu saya seminggu sehari kat rumah susah kan. Memang di luar saja. Dan kita memang bersungguh-sungguh. Masa tu tak ada WhatsApp, tak ada Facebook, tak ada Instagram, tak ada Twitter. Tetapi mesej sampai. Kalau mesej tak sampai, tak ada anjakan sampai 39,000. Di bandar, bukan sekadar di bandar. Saya semalam di Terengganu, saya bagi tahu. Terengganu itu antara natijah ataupun kesan reformasi yang paling hebat. Sebab pada tahun 99, antara negeri yang tumbang negeri Terengganu Maknanya orang Terengganu berganja kerana dalam era reformasi. Cuma pimpinan Terengganu pada masa itu dia tak nampak dia beranjak, dia dapat kuasa tu kerana reform. Dia perasan dia dapat kuasa kerana dia. Sebenarnya bukan kerana dia. Sebelum tu dia tak pernah menang. Terengganu tak pernah menang sebelum tu. Adalah sekali tahun 61, 59 masa tu. Tapi lepas tu tak pernah menang. Reformasi memenangkan kerajaan negeri Terengganu. Itu orang Melayu luar bandar berganjak. Sebab apa? Sebab kita serang betul. Saya masih ingat PAS di bawah almarhum Ustaz Faldino, Tok Guru Ni Aziz, Harun Taib, masa itu di Terengganu orang kuat, Abu Bakar Cik, arwah semua tu. Saya bersama-sama dengan mereka. Kita pagi, petang, siang, malam. Kita round, tak ada WhatsApp, tak ada Facebook, tak ada itulah kot. Kita turun ceramah tiap malam. Sebar risalah, macam-macam, video, tape, kita buat. Dan memang ada anjakan. Memang ada anjakan dan berlaku anjakan. Kalau ada kata susah, orang Melayu nak ubah, Shah Alam telah membuktikan bahawa orang Melayu bandar berubah. Terengganu, luar bandar berubah tahun 99. Yang lain tak berubah, tapi Terengganu berubah. Yang lain tak berubah, tapi tak cukup. Jadi maknanya boleh, sebabnya kita bersungguh-sungguh, bekerja kuat. Sekarang saudara, kita nak menentang, kalah. Selim kita kalah. Perasaan apa? Tanjung Piai kalah teruk. Sabah kalah. You nak cerita apa lah? Kata dia punya penyamun ke apa, tak kira lah. Kalah. Dan kita kalah, saudara. Itu dalam kita merentah. Warisan tu parti kerajaan. Kita negeri, kerajaan negeri lah. Syafi'i ketua menteri, tapi kita kalah. Walhal mereka ini kata-kata. Wakil rakyat yang baru jadi kata. Bukan jadi kata setahun lalu, baru jadi kata 2 minggu lalu. Jadi maknanya masih kuat lagi ingatan pengundi yang mereka ni kata. Kalau dia tak kata, tak jumbanglah kerajaan tu. Tapi kata ni mana? Apa maknanya? Maknanya orang bawah, rakyat, pengundi tak faham. Rakyat tak faham lagi. Dan mereka boleh benarkan, mereka boleh kompromi dan angkat orang-orang yang tak ada nilai ini. Di Sabah lah, dalam kes Sabah ini. Kes Sabah itu puluh, bukan 2-3, berpuluh, 20-30 kena suam dan lompat. Itu paling jijik, saudara. Paling jijik dalam sejarah politik. Bukan di Malaysia, mungkin di Asia, mungkin di dunia. Sebuah kerajaan negeri yang menang besar. Warisan bukan menang 2-3, warisan menang 20-30. Orang mula-mula bagi info dekat saya, kawan kita dalam intelijen, masih ada lagi bagi tahu. Ini jatuh ni, Syafi'i jatuh ni. Mana boleh jatuh? 20-30, tak boleh jatuh. Jatuh. Maknanya dibeli macam tu aja. Kata jual murah ni. Wakil-wakil rakyat jadi kata. Berlaku di hari Asyura. Kalau saudara masih ingat, 10 Muharram tu. Orang 10 Muharram, orang berpuasa, orang beristighfar, dia bantai beli orang. Di Sabah ni. Itu jijiknya. Tapi dalam kejijikan itu, pilihan raya, mereka menang balik. So what is the message? Message-nya kita tak sampai mesej kita. Maknanya setakat Facebook, media sosial, tak cukup. We have to go down. Kita kena tegangkan betul-betul. Ini yang diajar oleh bapa-bapa pengasas kita. Almarhum Ustaz Faldino, almarhum Syekh Azmi.
Ini semua ni orang ya masa tu tak adalah muda pun kan. Masa tu lagi tua daripada kita sekarang kan? Tapi mereka turun, sudah kalau masih ingat. Mereka turun saban malam. Tak tidur. Tidurlah, tapi tidur macam tu kan? Tak berhenti ya, untuk berceramah dan berjumpa dengan rakyat. Sekarang kita tak, sebab yalah, main Facebook. Saya tak cakap tak boleh main Facebook kan? Tapi itu bukan gantinya ya. Gerakan ini ya, kita memacakkan deklarasi Perempatan PAU dan Gerak 98 itu, dan selepasnya kita lahirkan Parti Keadilan dan lepas itu Barisan Alternatif ya, kelompok dan movement politik, parti-parti politik. Itu bukan parti politik biasa. Parti Keadilan bukan parti politik biasa. Kita parti politik perjuangan. Kita lahir daripada perjuangan. Kita lahir daripada kesusahan, kegetiran, yang dipenjara, yang dipecat daripada kerajaan, yang daripada kerja, semua kesusahan itu yang melahirkan parti. Sebab itu parti ini bukan macam parti biasa lain, bukan macam parti politik lain bermusim dekat pilihan raya baru nampak muka, tak boleh. Ataupun bukan macam parti politik lain yang hanya berkhidmat bagi servis je. Okey, kita tak cukup beras, kita bagi beras. Tak cukup ni, kita bagi itu. Ya, itu memang kerja kerajaan, memang kena buat. Tapi kita ni ada perjuangan kita. Kita ada satu perjuangan besar melakukan reform. Jadi kita tak cukup je bagi beras kat orang. Ya, kita kena bagi input, kita kena bagi information, kita kena terangkan mereka, kita kena fahamkan mereka. Dan ini tak cukup dengan bagi WhatsApp dan Facebook sahaja. Kita kena turun, terangkan. Ini yang kita lakukan dan ini yang kita tak lakukan. Setelah beberapa tahun, apatah lagi bila kita dah menang ya, jarang turun. Saya di Terengganu semalam, mereka bagi tahu saya, inilah kali pertama semenjak pilihan raya penerangan politik. Sudah bayangkan, ini parti politik perjuangan, tapi inilah kali pertama lepas pilihan raya 2 tahun dah, tak ada penerangan, tak ada cerita, tak ada ceramah ya, tak ada satu sesi untuk kita wacana tentang perjuangan. Jadi macam mana kita nak mantap? Ya, sebab itu kita senang dipukul ya, dari luar, dari dalam. Jadi ini ya, yang seharusnya menjadi iktibar kita, dan ini yang kita ambil, yang kita kutip. Itu yang saya dan kawan, bukan idea saya pun, ya, kawan lama ni, mereka telefon saya daripada Jakarta lagi, saya tahun lepas saya dah kerja di Jakarta lah, di Indonesia. Saya nampak Mahathir dan Melelong lah ya. Jadi kawan bagi tahu dia turun lah, pulang. Ya, keadaan makin teruk, kita kena selamatkan reformasi Islam. Jadi saya adalah sikit pengalaman dulu. Kan, antara ini yang paling kuat saya di Shah Alam lah. Orang Shah Alam lah yang angkat saya. Lepas saya jadi ketua pemuda. Ya, kita demonstrasi di Jalan Kebun, banyak lah. Ya, Shah Alam ni memang banyak ya, yang kita lakukan. Ya, adalah sikit pengalaman itu, jadi saya gunakan pengalaman itu bersama kawan-kawan, mulakan gerakan. Ya, mula-mula jelajah reformasi. Ya, selepas PKP, selepas Sheraton, pengkhianatan besar berlaku dalam Parti Keadilan. Ya, timbalan presiden, naik presiden ramai ya, yang keluar. Saya terpukul juga ya, saya terpukul ya. Sebab saya tahu ya, saya pernah sama-sama bina parti, saya kenal ramai orang-orang lama, dan saya terkejut ramai orang lama yang tinggalkan parti. There is something wrong. Sebab tu saya ajak kawan ya, kita kembali bersama untuk turun ke bawah, dan mereka cadangkan kita kembali kepada Gerak 98, dan betul ya. Tapi alhamdulillah ya, kita dah mula jumpa ramai yang lama ya, yang sudah terpinggir pun, yang lama tidak aktif bersama dengan kita, dan mereka masih lagi dengan semangat ya, reform itu. Jadi inilah yang dilakukan, yang saya dan kawan-kawan lakukan. Ini yang kita boleh lakukan. Adalah sekarang sehari dua ni kan, cerita sikit sebanyak, usik sana sini sikit kan, macam-macam lah. Ada yang attack saya di kalangan kawan, saya tetap payahlah. Tumpuan kita ialah untuk melakukan reform. Musuh kita ialah kelompok yang anti reform. Siapa yang nak reform, siapa yang tak korup, siapa yang anti kelompok korup, itu kawan kita. Cara beza sikit sebanyak geser tak apalah. Tapi jangan sampai hilang fokus. Jangan sampai kita ya, gaduh dengan sama kita, sampai kita hilang fokus untuk kita serang. Yang kita serang ni anti reform. Yang menyerang kita ni kelompok anti reform. Tak kira lah dia Mahathir ke, dia anti reform. Dia Najib ke, dia anti reform. Dia Muhyiddin ke, dia anti reform. Dan Azmin dan sekutu-sekutunya ni baru masuklah ni kelompok-kelompok ni. Dulu dia reformasi kuat. Tapi sebab dengan bahabuan dia dah masuk kelompok anti reform. Sebab tu kita kena serang dia. PAS yang dulu merupakan base penting di bawah almarhum Fadil Noh dan Nik Aziz ya, dalam sama-sama mengangkat agenda reformasi. Sekarang dia dah bersama dengan UMNO.
UMNO yang bergelumang dengan 1MDB, yang jelas dalam skala dunia merupakan sebuah parti yang punya pemimpin yang sapu duit paling besar dalam dunia. PAS bersama mereka, maknanya PAS anti-reform. Jadi ini semua musuh kita, dan kita kena serang mereka sebab kita perjuang reform, kita perjuang reformasi, dan kita berjuang atas asas yang ditegakkan dalam tuntutan agama. Agama kita jelas untuk kita melakukan reform, juga tuntutan agama-agama lain yang tak bersama kita, mereka juga punya tradisi yang memang berjuang untuk melakukan perubahan dan reform. Baik Gandhinya, Wan Angsanya, banyak di China, di Indianya, di Barat, semua perjuangan kebenaran itu berpaksikan kepada reform, dan kita dah pegang yang itu. Dan Anwar Ibrahim ini, saya tak payah cerita lah pasal kelemahan Anwar Ibrahim. Saya lawan dia, saya gaduh dengan dia. Ada benda yang saya tak setuju dengan dia, tetapi dari sudut berjuang untuk melakukan reform, dari sudut berjuang untuk melawan kelompok reform ini, dia konsisten, saudara. Dia konsisten daripada awal, daripada hari pertama saya kenal dia. Dia ajak saya berlawan, masuk UMNO, melawan kelompok-kelompok untuk lakukan reform. Saya masuk, walaupun saya ketua cawangan, mak saya ketua wanita cawangan UMNO, bapa saya ketua UMNO cawangan, rumah saya rumah UMNO. Saya tak masuk UMNO. Saya hanya berjumpa Anwar bila Anwar terangkan perlu keperluan untuk lakukan reform dan tolong dia, baru saya masuk. Lepas tu bila dia diserang, dia jadi timbalan Presiden UMNO, timbalan Perdana Menteri, dia disepak, diterajang, dipecat, saya bersama dia. Saya sosial politik dia. Saya masih ingat lagi, malam 2 September, orang semua tahu 2 Septembernya. Dia sebelum 2 September tu, malam 1 September tu, kita dah tahu dah. Saya masih dengan dia masa tu. Masa tu kita selalu buat sembahyang hajat tiap malam, sebab kita dah tahu Mahathir macam-macam, ada konspirasi dan fitnah. So kalau saya masih ingat lah, kan, buku 50 dalil disebar luas, kelompok-kelompok Mahathir ni, geng-geng dia semua ni. Jadi Anwar kata kita sembahyang hajat. Jadi malam 2 September itu, tiba Anwar panggil saya, dia kata, Izam, you stay back, ada benda yang nak bagi tahu. Habis orang dah balik semua, saya tinggal berdua dengan dia. Dia kata, I got information. Dia kata, Mahathir panggil semua ketua menteri-menteri besar malam ini di rumah dia, and he didn't inform me. There must be something wrong, something very fishy. Can you check? Jadi saya check lah dengan menteri besar. Saya sosial politik TPM. Saya call lah menteri besar selalunya sosial politik TPM call, menteri besar jawab lah. Dia nak mampus, tak jawab. Kita sosial politik TPM. Malam tu tak jawab. Mungkin dia dalam mesyuarat. Jadi saya call dia punya pegawai khas, call dia punya bodyguard. Dia kata tengah mesyuarat dengan PM. Jadi confirm mesyuarat dengan PM. So dia kata okey, habis mesyuarat, call saya balik. Saya tunggu. Ada message, bos TPM nak bercakap dengan dia. Lepas pukul 2, satu phone pun tak on. Semua tutup phone dah. So Anwar pemandang saya, dia kata, Sam, nak bagi balik dulu lah, dah pukul 2. Masa tu dia dah tahu. So besok dia terus serang Mahathir 2 hari bulan pagi. Dia pejabat Mahathir, dia pergi jumpa Mahathir, dia tanya mana, betul you panggil ni? Lepas tu bertengkar, pertengkaran yang bersejarah lah, antara PM dan TPM, sampai keluar dengar Anwar menjerit tinggi suara dengan Mahathir. Jadi saya masa tu, saya balik ke pejabat Kementerian Kewangan, saya tak boleh masuk pejabat. Polis dah kepung pejabat saya. Saya kata, ini pejabat saya. Ya, betul lah pejabat. Tapi kita dah parahan, semua pejabat menteri dengan setiausaha menteri, semua polis tak bagi masuk. Sebab kita nak geledah. So dia geledah semua. Saya pejabat, saya tak ada file tak banyak. Sebab saya bukan kaki projek. Yang banyak buku. Habis geledah buku, saya cari setiap helai. Sebab dia takut ada dokumen seselit dalam buku tu. Ini kira perasuah ni. Cukup takut. Jadi saya tunggu pos kabinet petang tu. Saya pasal setiap hari Rabu selepas mesyuarat kabinet mesti ada pos kabinet di Kementerian Kewangan. Saya sosial politik, saya masuk dalam mesyuarat. Jadi sebelum masuk mesyuarat saya akan tunggu Datuk bos lah dekat pejabat masa tu. So dia bagi tahu saya, dia kata, Zam, he asked me to resign. I refuse. I asked him to sack. So dia masuk, kita masuk. So masuk mesyuarat pos kabinet masa tu Gubernur Bank Negara, KSP, KWSP Chief, semua ada. SC Security Commission Chief, semualah top Minister of Finance punya officers. Anwar bagi tahu, dia kata, this is my last time sharing this meeting. I won't be here anymore. The Prime Minister asked me to resign because I cannot compromise with him. He asked me to save, maksud itu krisis ekonomi. He asked me to save all the giants, all the big capitals, all the big tauke, all the big companies. I refused. I want a package which is more comprehensive. Saving juga syarikat-syarikat kecil. Dan Mahathir refused.
Ya, dia sibuk dengan kroni-kroni dia aja. Dia bagi I one list untuk selamatkan orang-orang ni dulu. I cannot accept. Anwar sebut dalam mesyuarat. Saya ada masa tu. That's why I cannot accept. He asked me to resign, I won't. He can sack me. If he sack me, I will fight him. Dia cakap dalam mesyuarat. Lepas tu dia keluar. Itulah Anwar. Itulah pertemuannya. Itulah pertarungannya antara Mahathir dan Anwar sehingga ke hari ini. Mahathir ni macam mana lah dia kona pun, dia mewakili kelompok kapitalis, kelompok perasuah, kelompok tokoh-tokoh besar. Bukanlah salah tokoh-tokoh besar ni, ya, tapi kebanyakan tokoh besar yang kroni ni ya, memang ya, bersama dengan mereka dan anti kepada reform. Ini pertentangannya, ini pertarungannya. Ya, dan jadi kita harus fokus dengan pertarungan ini. Ya, sebab itu mereka akan mainkan. Sebab itu sekarang ni mereka mainkan apa dia? Ya, khutbah-khutbah yang Jumaat. Saya tak tahu lah di Selangor, saya Jumaat lepas di Perak. Dan lepas tu dia kawan daripada Terengganu, Kelantan, bagi tak. Khutbah Jumaat dah mula cerita, kita kena pertahankan kerajaan Melayu Islam. Tengok. Dia dah mula main. Inilah dan ini cabaran kita. This is our, dan saya minta ke kawan, ini di Bukit Jelutong, ini kawasan elit Melayu. Ya. We have to fight, we have to make them understand. Ya, masalah kita ialah masalah rasuah. Bukan masalah kita hilang kerajaan Melayu Islam. Takkan hilang di AP tu tak sampai 60 pun. Tak sampai 50 pun. Dia tak boleh buang kita. Dia tak boleh hapuskan kerajaan Melayu Islam. Masalah kita ialah masalah kerajaan Melayu Islam yang rasuah. Itu masalah dia. Dan mereka mainkan isu ini sebab apa? Sebab ya, mereka nampak Anwar sudah dekat menjadi Perdana Menteri. Dan Anwar naik jadi Perdana Menteri, Anwar akan lakukan reform. Ini reformnya apa? Ya, tidak ada persoalan kaum. Soalannya apa? Rasuah, penyelewengan. Ini masalahnya. Ini disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi dan sebagainya. Saya baca juga masa di dalam penjara dan sebagainya. Ini yang disebut oleh kaila lakuna dunatal bainal aghniya'i minkum, surah Al-Hajj. Jelas, jangan kamu biarkan harta itu berlega-lega di kalangan orang kaya, di kalangan kamu. Ini yang diperjuangkan oleh Anwar Ibrahim. Kupasannya dulu daripada dia berlawan di Baling sampai hari ini. Ya, itu konsisten. Dan ini tidak diterima walaupun dia lama di dalam UMNO sampai jadi timbalan Presiden UMNO. UMNO itu sebagai sebuah parti tidak menerima hakikat ini kerana mereka anti reform. Mereka adalah kelompok-kelompok yang berkepentingan yang disebut dalam surah Al-Hajj itu. Mereka yang berkepentingan yang hanya mau harta itu berlegar-legar di kalangan mereka. Ini yang Anwar tentang. Dalam UMNO dia tentang, dia terpelanting. Dia keluar, dia bersama-sama dengan kawan yang lain ya, untuk mengangkat terus dengan agenda ini. Dan alhamdulillah hari ini, malam ini saya boleh bagi tahu saudara, ya, dia memang ada cukup numbers. Numbers dia bukan kecil, besar. Majoritinya besar. Ya, bukan 100 belas, 120, 130 mungkin. Ya, cukup besar. Ya, kerana ini perjuangan dia. Ya, dia jadi pemimpin, dia buatlah kerja tu. Kita setakat tahu tu sudah. Jangan cerita pula siapa, macam mana pula, tak payah. Kan? Saya pun tak nak tahu pun sebab saya nak fokus kerja kita. Kerja kita apa? Kerja kita bina dia kawan. Kerja kita jumpa kawan kita. Kerja kita bagi tahu pada kawan kita. Kerja kita tarik kawan lama yang masih bersama dengan kita untuk fahamkan this is the time. Yeah, this is the time, a defining moment, but at the same time it can be a time that they might destroy us once and for all. Yeah, because Anwar is just too risky for them. Yeah, because Anwar brings the agenda of reform and Anwar tidak mahu berganjak. He's undeterred. Ya, dia tak mahu berganjak sama sekali. Ya, orang kata macam mana pun dia kata tidak. Saya tidak akan mempertahankan politik perkauman. Ya, I have done enough, I've seen enough, and to me apa yang berlaku dalam negara kita ialah masalah rasuah, masalah penjenengan, dan kita mesti selesaikan itu. This is going to be my main agenda. Sebab itu dia diserang. Ini diserang hebat. Dan kita kena faham semua. Ini kelompok-kelompok yang bereducated, berpengaruh. Ya, di kawasan Bukit Jelutong di Shah Alam. Yeah, this is the place, and I believe in you. Shah Alam is not just ordinary city. Yeah, dia memang menggabungkan ramai kelompok-kelompok cendekiawan, yeah, agamawan, yeah, kelompok-kelompok profesional. Kita kena bangkit, saudara. Khususnya orang Melayu. Cukuplah. Sampai bila kita nak main politik perkauman? Sampai bila kita nak takut dengan DAP? Sampai bila kita nak takut dengan bangsa lain? Sampai bila ya, kita nak pinggirkan persoalan besar tentang rasuah dan penyelewengan yang menghambat bangsa ini berkurun ya, saban waktu dari satu Perdana Menteri ke satu Perdana Menteri. Ceritanya cerita duit hilang, cerita tentang bilion hilang, ceritanya tentang orang rakyat biasa yang melarat.
ya, dasar-dasar yang tak berguna, dasar-dasar yang bocor dan tiris. Sampai bila? Dan kita boleh melupakan semua masalah besar ini hanya dengan DAP. Hanya dengan masalah. Saya tak kata DAP sempurna. Saya pun kritik DAP. But it is not the main problem. Dan kita boleh selesai, we can fix that. Yang kita tak boleh selesai selama ini, saudara, ialah kita punya pemimpin-pemimpin yang rasuah, menyeleweng, yang and tidak rasa remorse, tak ada rasa kesal. Ya. Pemimpin UMNO, tak ada seorang pun saya tengok tampil, melainkan mungkin Khairi sikit lah. Itu pun sikit-sikit. Bukan betul-betul pun. Yang kata 1MDB ni is real, then we have to be serious about it. We have to ask our ex-prime minister, our ex-leader to be responsible. Satu orang. Yang lain, ada kawan yang ketua muda, tak anak buah saya dulu, sama belajar dengan saya universiti Islam, bukan universiti biasa. Sepatah pun tak sebut pasal 1MDB. Boleh percaya pula, belajar sampai tinggi-tinggi universiti, tapi boleh percaya pula dengan kata ini derma daripada Arab. So mana kita punya conscience? And that's why we have to stand up. And this is our country. Dan ini perjuangan kita. Dan kalau kita tak menang kali ini, saudara, saya tak nampak jalannya. Sebab itu saya dan kawan-kawan dalam gerak, we have to be very fast. Kita bergerak very fast, deras, dan juga keras. Kita memang very uncompromising. Banyak orang dah mula tak senang dengan saya. Saya semalam di Kelantan, ada kawan di Kelantan bagi tahu dia didatangi oleh beberapa pemimpin yang bagi tahu janganlah ikut gerak ni. Dia kata gerak ni dah jadi pressure group dalam parti pula. Dia pula pressure parti. So dia kata apa? Dia jawab apa? Dia kata tak apalah pressure. Benda tak betul kita pressure. Dia kata itu. Ya, memang kita pressure. Well, and yes, we have to speak out. Sebab selama 22 bulan kita berkuasa, kita tengok sendiri banyak perkara tak yang patut berlaku tak berlaku kerana there is no one yang really pressure. Ingatkan, kita pemimpin kita ni pun ada yang lupa juga, ada yang kabur juga. Dia pimpin video kabur satu hal lah kan? Tapi ini pemimpin dapat jawatan kabur masih ada juga kan? Dulu okey, tapi bila dapat jawatan nampak lain macam sikit kan? Cakap pun dah tak tegas macam dulu kan? Berkompromi lebih kurang kan? Dengan orang seperti Mahathir kan? Jadi kita perlukan satu kumpulan yang tegas, yang keras. Tentulah kita tidak disenangi oleh ngarang beberapa pimpinan. Saya selagi Datuk Seri Anwar tak bagi whistle, bagi saya berhenti, saya okey ya. Saya kenal Datuk Seri Anwar lebih daripada dia orang semua. Saya tahu mana bila dia tak suka, mana bila dia tak setuju, saya tahu. Setakat ni saya buat gerak, dia tak pernah cakap, you stop. Sebab saya tahu maknanya signal dia jelas. Dia minta saya jalan sebab dia pun perlu. Perjuangan ini perlu pada satu kelompok yang keras, yang tak kompromi. Sebab tu kadang saya tegur Menteri Besar. Menteri Besar ni adik saya. Saya bawa dia masuk ni dalam parti ni daripada di universiti lagi. Saya bekerja dengan saya di Institut Kajian Dasar sebenarnya. Jadi saya kenal betul. Tapi bila saya nampak slow, bila saya nampak ada ruang diberikan, sama ada dia sengaja atau tidak sengaja, tapi nampak ruang itu ada kepada Azmin, kepada Zuraida, kepada kelompok-kelompok ini, saya terpaksa cakap. Orang lain tak boleh cakap depan, saya cakap tegang. Because kita kena selamatkan. Kita kena selamatkan. Ini perjuangan Selangor ni very important. Ini negeri penting bagi reformasi. Ini negeri asas reformasi. Dan masih banyak lagi kelompok-kelompok ini. Elemen-elemen kartel ini, elemen-elemen Azmin ini, Zuraida ni, dan orang-orang dia. Banyak di Shah Alam ni pun ada, betul Tengku? Ada, Tengku Angguk lah. Betul lah tu. Ya betul, dia tak payah Tengku Angguk, kita tahu juga. Ada yang sampai jadi ahli majlis. What is this? And there is no rectification. Tak ada pembetulan. There is no correction. Mungkin salah pandang apa kita tahulah banyak pelantikan kan. Mungkin salah pandang, tapi bila kita tegur, ubahlah. Apa yang susah nak ubah ni? Kenapa reformasi? Dia kata ni kerajaan reformasi. Apa ini bukan kerajaan reformasi? Apa ini kerajaan sama macam kerajaan lain? Kerajaan UMNO. Kita kerajaan reformasi. Bila orang tegur, buat kalau betul, dan memang betul. Ada kes orang ini memang terang-terang sokong Azmin. Apa tak ada orang lain menjadi ahli majlis? Ni baru ni di Ampang. Jadi penyelaras DUN pula. Ini bukan sebarang jawatan. Ini jawatan government. It's a state government post, position yang datang dengan habuan, bukan habuan, dengan peruntukan dan sebagainya. And you give it to people yang ada very clear relationship dengan Zuraida, dengan Azmin. Macam mana? Kita nak bertarung, kita kena letak orang
yang dalam posisi penting ini orang yang sanggup bertarung. Sebab kita ada musuh kita jelas. Azmin itu musuh kita dan dia di Selangor. Dia berada di Selangor, dia masih bermain di Selangor. Dia masih menguasai beberapa posisi penting di Selangor. Dan kita kena bertempur dengan dia. Sebab itu kita kena lantik orang-orang yang sanggup bertempur. Kalau kita lantik orang yang pernah makan dengan tapak tangan dia, macam dia nak bertempur macam mana? Sebab tu dia pergi relax macam tu. It's not tak bagus. Tak betul. Itu kerja gerak. Abang Kamarudin, dia gombak, dia tahu. Dia bawa kami masuk ke gombak. Ini kampung Nahoda punya taiko ni. Kan? Kalau kita tahu sejarah reformasi dulu di Gombak ni, kampung Nahoda lah kepala kan. You nak buat apa pun tak rujuk ke kampung Nahoda, you tak lepas. Ini lah kepala ni, tengok macam ni boleh tahan ni. Kan? Jadi dia tahu dan he come to me. Dia ni tak pernah ada jawatan apa. Orang lama. Anak murid Anwar Ibrahim, dia sana. Dia tolong sokong Anwar Ibrahim pasal itu je. Dia tolong daripada jauh. Azmin semua dia tolong, Amir semua dia tolong. Dia tak pernah pegang jawatan. Tetapi kali ini dia sendiri minta jawatan kat saya. Nak jadi ketua gerak ni. Sebab apa? Sebab dia tak boleh tahan. Sebab dia tengok apa yang berlaku ni, tak ada. Kita tak berlawan, kita tak bertempur dengan pengkhianat-pengkhianat. It is important. Untuk berlawan dengan pengkhianat ini important dalam perjuangan, saudara. Dalam perjuangan, cara kita berdepan dan menghapuskan pengkhianatan itu penting. Ini bukan perkara main-main. Sebab kalau kita gagal, terhapus satu perjuangan. Nak bina balik bukan senang. Ini pun dah hampir terlambat sebenarnya. Sebab itulah kita tak mastata'tum. Azmin ini mempamerkan ciri-ciri anti-reform, ciri-ciri bermewah, ciri-ciri elit, ciri-ciri yang tak melambangkan dia pemimpin parti reform ni lama dah. Tapi kita bertolak ansur dengan dia. Why? Because kita macam tak sebut dalam ayat Quran tu, kita tak sedaya upaya, tak bersungguh-sungguh. Cuba kita bersungguh-sungguh dulu. You nak jadi pemimpin parti, bawa agenda reform you kena betul. Tak betul, we call you and you get out. Kita tak buat. Kalau kita buat, selamat lah. Tapi kita tak buat. Akhirnya tengok, saudara. Sampai dia berhenti, masa tu dah hampir hancur parti. Ini saya tahu, saya round satu Malaysia. Walaupun saya bukan ahli parti je lah. Saya dah mohon lah, dalam proses lah. Jadi, tapi saya round satu Malaysia, saya jumpa pemimpin parti, pengasas-pengasas parti, kawan-kawan saya semua, 98-99. Saya dapat rasakan, hancur saudara, hampir hancur parti ini. Kerana, sebab timbalan presiden dia khianat. Azmin itu timbalan presiden, bukan orang biasa. Timbalan presiden yang kita bagi ruang naik sampai timbalan presiden, dan dia hanya dipecat setelah dia hancurkan kita. Bayanganlah macam mana teruknya. Dan timbalan presiden lah sebenarnya yang sepatutnya jaga parti. Dalam mana-mana parti pun, yang menjaga parti, yang membina masa depan parti, yang menjaga disiplin parti, itu pengurusan parti, itu timbalan presiden, bukan presiden. Presiden jaga dasar negara dan sebagainya. Timbalan presiden jaga parti. Jadi timbalan presiden kita Azmin. Mana tak hancur parti? Hancur lah, sebab dia daripada awal dia bukan jaga parti, dia jaga diri dia. Dia jaga bina pengaruh dia. Dan ini kesilapan kita. Sebab apa? Ayat Quran tadi, in uridu islah mastata'tum. Islah ada, mastata'tum itu tak ada. Kita tak bersungguh-sungguh, kita sambil lewa, kita tak sedaya upaya. Allah bagi kuasa kepada kita pun kita masih main-main. Sebab itu banyak yang terlepas, sehingga akhirnya kuasa kita terlepas. Jadi saya dan kawan-kawan dalam GAT 98, kita mengambil iktibar daripada peristiwa itu, dan kita mahu mengutip pengalaman daripada sejarah itu untuk kita bina kekuatan balik. Kita tak ada apa-apa kepentingan. Kita di Shah Alam hari ini pun bersama Tengku Ahmad pun volunteer dengan kawan-kawan. Kita bermula di rumah beliau, dipanggil kawan, bincang, dia orang pun nak dengar dulu. Orang ni pun boleh tahan semua. Bukan terus sokong saya, bukan sokong apa usaha saya. Dia nak dengar dulu. Teruklah saya kena malam tu. Banyak soalan nak kena jawab semua. Okey, dan betul clear untuk reform. Jalan. Saya senang saudara, nak cerita pasal yang lalu sampai besok pun tak habis. Saya pun boleh cerita hal lalu. Saya pun banyak kisah saya tahu. Saya susah politik Anwar. Saya orang yang jaga parti ni, bina parti ni. Tahun-tahun masa Anwar dalam penjara saya. Jadi saya nak, kalau orang nak cerita pasal dulu, saya pun boleh cerita pasal yang lalu. Tetapi tak habis dan membuang masa kita. Kita melihat ke depan. Reform ini progresif. Itu elemennya, kita kena melihat ke depan.
Ya. Ada yang kata, oh dulu saudara ada sejarah pengkhianatan, saudara juga khianat. Okey, saya boleh jawab tentang tu. Saya memang keluar parti, tapi tak pernah khianat dengan reform. Sebab itu saya masuk dalam BN, saya lawan. Saya saman Najib. Saya duduk dalam jawatan kuasa rasuah, saya bantai mereka. Sehingga akhirnya saya keluar dan saya lawan, saya saman. Masa itu Najib Perdana Menteri. Ya, jadi saya tak pernah tinggal agenda reform. Tak apalah, kalau itu pun tak boleh terima, tak apa. Ya, saya ada rekod itu dan sebab itu mereka tak percaya saya. Okey, saya tak suruh mereka percaya saya. Saya minta mereka tengok apa yang saya buat. Ya, kalau saya buat salah, apa yang saya buat ini salah, tinggalkanlah saya. Tak payah sokong saya, tak payah dengar ceramah saya, tak payah bersama dengan saya. Ya, kalau saya nampak bercanggah dengan reformasi, bantai saya. Apa takut dengan saya? Saya bukan ada parti besar, saya bukan ada, tengoklah orang kiri kanan, saya bukannya ni semua apa? Kan? Laih dah semua ni kan. Tua dengan saya pun tak ada kuat, tak kuat. Parti tu lebih besar, apa yang masalah? Jadi judge apa yang kita nak buat. Kalau kita tak betul, langgar kita. Kalau nak tunggu, nak berspekulasi, nak cerita benda lama, ya, nak banyak sangat imajinasi, sampai bila tak selesai. Kita nak bergerak. Musuh kita banyak, keliling ni. Anwar Ibrahim ni setiap masa ni, setiap saat ini, kelompok-kelompok ini macam-macam dia buat ni. Sampai ke saat ini, macam-macam dia buat untuk pastikan Anwar Ibrahim tak angkat sumpah jadi Perdana Menteri. Macam-macam dia buat. Tapi insya-Allah, ya, Anwar Ibrahim pun bukan kesianak. Kali ini insya-Allah kita doa ajalah. Ya, itu kerja kita. Tetapi kita jangan leka. Ya, kita kena tumpu, buat, ya, gerakan, teruskan, ya, dan bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan. Dan ini yang kita lakukan. Jadi saya ucap terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir pada malam ini, walaupun dalam keadaan COVID, ya, dan masih ramai yang hadir, orang lama. Saya rasa cukup terharu. Saya ucap terima kasih kepada Tengku Ahmad, keluarga, kawan, ya, yang bagi ruang kepada saya dan Abang Kamarudin daripada Gerak Selangor, saya daripada Gerak Pusat untuk di Shah Alam hari ini. Dan saya minta, saya rayu kepada saudara untuk bantu kita, ya, demi perjuangan, ya, untuk bina kumpulan, ya, bergerak, ya, seperti dulu. Ya, kita mesti turun ke arka umbi, kita mesti gerakkan, kita mesti berjumpa di kalangan kita. Kita pernah buat dulu 98, 99, kita pernah buat dalam suasana yang lebih getir, yang lebih susah. Dulu keluar belum tentu balik, kan? Sebab kena intercept dengan special branch kat tengah jalan, kan? Sekarang ni tak ada, tak susah. Tapi kita kena bergerak, sebab there is no alternative to that. Tidak ada jalan pintas. Ya, WhatsApp, Instagram tak cukup. Ya, kita kena bergerak, kita kena berjumpa, kita kena gerakkan. Barulah semangat, ya, perjuangan dan reform itu, ya, akan muncul. Dan kita perlukan itu, saudara. Sebab caparan kita besar. Walaupun Anwar diangkat menjadi Perdana Menteri, ia bukan titik nokta. Ya, kelompok-kelompok anti reform ini akan bekerja sama, akan mungkin lebih kuat bersatu untuk memastikan kita kalah. Ya, dan mereka akan menggunakan balik agama, menggunakan balik isu kaum, dan ini menghambat kita. Ya, walaupun kalangan educated, jangan cerita yang kampung lah, yang di jauh-jauh saya pergi, yang dekat ini pun, yang belajar tinggi pun, kan, cerita sikit je bab kaum, boleh terbabas. Dan ini cabaran kita besar, dan this is important. Ya, dan kita kena bantu Anwar. Tak mudah bagi dia juga. Ya, sebab itu kita kena bersama. Dan saya harap dengan pertemuan pada malam ini di Shah Alam, ya, kita akan dapat, ya, sedikit sebanyak menyatukan kekuatan sesama kita, ya, dan bergerak selepas ini, ya, untuk akhirnya kita mencapai matlamat akhir kita, ya, untuk menjayakan agenda reform dalam negara Malaysia dan mengangkat dan menobatkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri di negara ini dan benar-benar melakukan reform, islah dan perubahan di negara kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dikatakan oleh InsyaAllah Gerak 98 Shah Alam akan memulakan langkahnya secara secepatnya untuk memastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Dan itu kita minta kerja
kerjasama daripada semua rakan-rakan untuk menunjuk bersama-sama memperjuangkan reformasi ini, insyaAllah. Oleh itu selesailah sudah majlis ini. So saya nak minta satu sikit kerjasama. Sebelum saya minta sebutkan reformasi kita, saya minta berdiri, kita buat exercise sikit, nafas sikit boleh? Kita berdiri sekejap ini tujuan kita exercise untuk kita mendapatkan roh reformasi. Okey, saya minta kita tarik nafas 3 kali. Mula tu slow, sederhana, dan tarik habis. Lepas tu baru kita nak menjerit ke, nak loncat ke, kita sebut reformasi 3 kali. Boleh Okey, tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lama sikit lepas. Tarik nafas, lama sikit. Lepas. Reformasi. 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 Lawan tetap lawan. Lawan tetap lawan. InsyaAllah.